Okey, matematik pengguna bahagian percukaian. Percukaian ni banyak ni, topik baru ni. Okey, first kali pendapatan. Soalan pertama kat sini, kita tengok. Pendapatan tahunan Puan Kamariah ialah sebanyak RM96,365. Okey, kat sini saya keluarkan pendapatan dia. Sebagai itu, 96,365. Ini pendapatan tahunan, pendapatan tahunan serta PT dia annual income. Okey. RM5,200 pada pendapatan tahunan Puan Kamariah dikecualikan cukai. Dikecualikan cukai. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai bagi Puan Kamariah, pelepasan cukai. Jadi kita tengok kat sini apa benda yang dibuat, apa benda yang menyebabkan Puan Kamariah mendapat pelepasan cukai tu. Individu, pelepasan cukai individu wajib kan. Pelepasan individu adalah wajib 9,000 seorang. Kemudian kat situ dia kata insurans hayat. Insurans hayat dan KWSP tu had dia 7,000. Maksudnya kalau ambil banyak mana pun dikira dalam setahun tau. Dia campur semua dalam setahun. Kalau yang bayar berbulan tu, insurans tu dia darab 12. Dan 12 campur setahun, termasuk juga potongan KWSP kamu setiap bulan tu darab dengan 12. Jumlah dia ada had. Had dia adalah 7,000. Itu dia beritahu kat situ. Insurans perubatan lain pula. Insurans perubatan had dia adalah 3,000. Ini maksudnya insurans adalah tidak dikenakan cukai. Itu kita panggil dia pelepasan cukai. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, dia kata hitung pendapatan bercukai Puan Kamariah. Okey, pendapatan bercukai cukai adalah sama dengan pendapatan tahunan kena tolak dengan kita tolak dengan apa? Pengecualian cukai dan kamu kena tolak juga dengan pelepasan cukai. Ada lain dua ni. Pelepasan cukai. Pelepasan cukai lain, pengecualian cukai lain. Dia macam tu. Okey, ambil kalkulator, kita kira tengok berapa dapat. Biasa kalau kamu tak faham, kamu cakap saya pun kita bincang samalah benda ni, tengok macam mana. Akaun dia punya pendapatan dia adalah 96,365. Dahsyat juga Puan Kamariah ni. Tolak dengan dia punya pengecualian cukai dia adalah 5,200. Tolak dengan pelepasan cukai tiga-tiga ni 9,000. Tolak dengan 6,250. Tolak dengan kat situ okey. Insurans perubatan ni had dia 3,000. Dia punya insurans 3,600. Jadi kita pergi dekat limit dia je. 3,000 je dia tolak. Dia tolak 3,000. Dia tak tolak sampai, dia tak tolak semua tolak semua. Yang tinggal pendapatan yang bercukai dia adalah sebanyak 72,915. Boleh faham Dia simple je. Assalamualaikum. Macam nak cari pelepasan cukai? Pelepasan cukai dia bagi kat atas. Tidak, pelepasan cukai ni pelepasan. Pelepasan cukai ni. Yang atas tu 5,200 pengecualian cukai. 5,200 pengecualian, ini pelepasan. Ini. Pelepasan maksudnya setiap individu kita ada pelepasan sebanyak 9,000 setahun. Setiap orang, tak kisah dia kerja apa pun. Okey. Insurans hayat dengan KWSP pelepasan cukai sebanyak 7,000 had dia setahun. Insurans perubatan pula pelepasan cukai dia sebanyak 3,000. Ini dia bagi dalam jadual ni. Boleh? Boleh. Okey. Cuma nanti bila kita jumpa banyak lagi lah macam-macam jenis sebenarnya pengecualian cukai ni, pelepasan cukai ni macam-macam jenis kan. Okey.
biasanya pengecualian dia beza yang kamu tengok dia kata 5,200 daripada pendapatan tahunan Puan Kamariah dikecualikan cukai. Tapi dia tak bagi tahu apa benda tau. Kat sini kan. Biasanya pengecualian cukai ni merujuk kepada semua pembelanjaan peribadi dalam bentuk macam kita ada bagi hadiah ke, derma, sumbangan kepada kerajaan. Kita ada bagi sumbangan ke kerajaan. Contoh dulu ada tabung apa? Tabung, saya tak ingat tabung apa benda lah. Kita derma kat tabung kerajaan tu, kita boleh bagi tahu yang kita nak dapat pengecualian cukai. Okey. Lepas tu contoh sebagai apa? Sumbangan kepada kerajaan ataupun organisasi. Tak kisahlah, contoh kita sumbangkan kat perpustakaan negeri ke macam tu, kan? Ataupun tempat-tempat badan rawatan, contoh macam rehabilitasi, pusat rehabilitasi ke, apa, pusat kerajaan dekat Ceras pun ada satu tu. Kita pergi, kita nak sumbang duit. Duit yang kita sumbang tu akan ditolak semasa kita nak kira cukai. Okey. Perbelanjaan juga cukai takluk pada had. Dia ada had tertentu, dia tak boleh lepas. Dia tak boleh kalau kita ada banyak duit kita pergi tukar ke orang sampai habis semua. Tak ada cukai langsung, tak boleh lah macam tu. Dia ada had dia. Okey. Tujuan dia apa kalau orang tanya? Kenapa tujuan kenapa perlu ada pengecualian cukai ni? Kan? Dia punya cukai ni untuk biasanya untuk kita nak mengembangkan, kalau kita ikut dalam ayat-ayat dalam buku dia kata untuk mengembangkan kebudayaan, kesenian dan memupuk masyarakat penyayang. Saya pun tak faham. saya ambil ayat ada buku. Kenapa benda tu dia disyarat dia? Perkembangan kebudayaan, kesenian dan memupuk masyarakat penyayang. Itu antara sebab diadakan pengecualian cukai. Mungkin sebab kita kecualikan cukai itu dapatlah kita bagi-bagi hadiah kat orang. Kan, kita bagi sumbangan dekat kempen-kempen kerajaan untuk kebudayaan, kesenian semua ke, kan? Okey. Itu pengecualian cukai. Pelepasan cukai pula dia merujuk kepada perkara pembelanjaan dan kepentingan persendirian ahli keluarga. Macam tu kan. Yang ahli keluarga yang tak kena cukai. Maksudnya ahli keluarga tak kena cukai dia macam mana? Anak-anak kita semua belum kena cukai lagi kan. Okey. KWSP, rawatan perubatan, macam inilah yang kita tengok lah. Apa lagi? Kemudian yuran pengajian. Yuran pengajian macam kamu bayar yuran, kamu simpan resit. Kamu belum dikenakan cukai, kamu simpan resit semua resit pembayaran kamu simpan, kemudian bagi kat mak ayah kamu. Mak ayah boleh guna resit tu nanti untuk ni pelepasan cukai. Yuran pengajian kamu. Okey? Tapi bergantung kepada dasar LHDN lah. Kena tanya LHDN lah macam mana yuran dia. Biasanya dia berubah setiap tahun kat situ. Okey? Jadi kalau kamu beli buku, contoh beli buku apa benda pun, resit simpan. Walaupun sikit kadang-kadang dia defect. Simpan resit dia. Simpan resit semua, bagi kat mak ayah kamu. Mak ayah kamu boleh gunakan dia untuk pelepasan cukai. Kalau mak ayah kita kena cukai ada dikenakan cukai lah kita buat kan. Kalau takat mak ayah kita tidak dikenakan cukai, tak payah. Okey. Jadi kita tengok soalan nombor 2 pula. Tu lebih kurang lah saya membebel pagi petang ni. Okey. Jom kita tengok. Faik mempunyai pendapatan tahunan sebanyak, kita ambil pendapatan tahunan dia dulu, PT, pendapatan tahunan dia adalah sebanyak RM48,065. Beliau telah mendermakan, nampak? Dia ada derma. Dia ada derma kepada apa? Majlis Kanser Negara. Ni kajian punya. Dia derma. Dia derma. Derma maksudnya apa? Salah satu dia apa? Pengecualian 300. Dia derma 300 kepada makna kan. Badan yang dibenarkan kerajaan untuk pengecualian cukai. Jadual 3A menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut. Dan jadual 3B menunjukkan keratan kadar cukai pendapatan individu untuk tahunan taksiran 2020. Okey. Jadi kat sini pendapatan tahunan dia kita kena tolak dengan apa? Tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni 300 jadi ni. Tolak 300. Tolak 300. Okey.
Lepas tu kita tolak lagi dengan apa tengok? Individu 9,000 tolak. Okey. Ni gaya hidup. Gaya hidup pun ada kita bagi pelepasan cukai. Kita bagi kerakyatan kan. Jadi ini 2,500 hak dia. Dia guna 2,300 tolak semua. Insurans perubatan hak 3,000. Dia hanya guna 1,500 tolak semua. Macam tu. Okay? Jadi kita kira lah berapa kita panggil pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai, PB pula. Pendapatan yang dikenakan cukai. Ambil kalkulator tolak. Okay, 48065. Tolak dengan 300. Tolak dengan 9,000. Tolak dengan 2,300. Tolak dengan 1,500. Okay. Yang tinggal adalah 34,965. 34,965. Lepas tu baru boleh kita kira. Sekarang kita boleh kira tengok. Dia kata apa? Dalam jadual ni, kadar cukai pendapatan individu pada tahun taksiran 2020 kan, pendapatan dia antara mana? Dia duduk kat sini. Sebab 34,165 adalah berada di antara 20,001 hingga 35,000. Jadi pengiraan dia macam mana? Untuk 20,000 pertama, dia kenakan kadar cukai dia adalah ni. 150. 50 itu kan. Peratus 3% atau 3%. Okey. Jadi cerita dia kita kena buat yang pertama 3% cukai dia had 150. Yang ini dia kena 3%. 20,000 pertama. Okey. Had dia adalah 150. Jadi kita akan kira 3% daripada 34,000 ni 20,000 pertama. Jadi 34,965. 20,000 dah kena. Ambil, siap. Okey. Jadi tolak siap-siap apa? Cukai dia kena bayar. 150. Ni tetap had dia habis. Kan? Kemudian yang ini tolak 20,000. Jadi balance dia tinggal 14,965. Yang 14,965 ni kita akan kira 3%. 3% kan? Kira 3%. Satu 14,965. Kat sini 448. Dia kena sebanyak 448 ringgit 95 sen. Macam tu. Okey, sekejap saya tengok. Boleh jadi berapa dia kena cukai dia? Kamu kena campur kan. Mula-mula dia dah kena 150 untuk 20,000 pertama. Kemudian yang balance dia kena 3%. Jadi jumlah dia adalah tambah 150, 5, 9, 8, 9, 5. RM598.95 setahun. Ini jumlah cukai dia. Yang perlu dibayar oleh Asilah. Okey, ada soalan? Cikgu, yang 150 dengan 450 tu untuk apa? 150 ni macam ni Untuk 20,000 pertama kan, dia kena bayar 150. Macam tu. Okey, balance dia kamu kena kira 3%, tapi had dia maksimum dia 400.5. Okey? Yang tu dia kata 15,000 berikutnya, maksudnya dia maksimum kat sini 400.5. Kita lebih. Lepas tu kita kira tadi dapat 448, maksudnya dia kena semua. Semua dia kena. Boleh? Boleh. Okey. Kita tengok.
Okey, cuma kat sini biasanya dia ada rebate cukai, tapi untuk soalan ni tak adalah rebate cukai. Biasanya dia untuk apa? Macam bayar zakat, semua tu dia ada rebate cukai dia. Kan? Rebate cukai tu tiap-tiap tahun dia akan bagi pulangan cukai, rebate cukai. Okey, kita tengok soalan. Ya. Dia kena ambil 20,000 pertama. Dia 20,000 pertama tu, yang semua 34,000 ni. Jadi kita kena tolak dulu 20,000 pertama. Kenapa tak ambil 15,000? 15,000. Sebab dalam formula dia ni, dia kena kira 20,000 pertama dulu. Oh. 20,000 pertama, 1,5. Macam tu. Nampak? Memang kena ambil mula-mula. Memang kena ambil ni dulu. Balance dia baru kira 3%. Jadi dia untung sikit lah. Kan? Kalau 3% daripada 20,000, dia tinggi sikit dia punya ni. Okay? Sebab tu dia bagi jimat. Jimat dia ni sebenarnya pengiraan ni dia, kalau kamu kira betul-betul 3% daripada 20,000 saja dah 600. Nampak? Tapi kajian kita kira untuk 20,000 pertama dia kira 1,5 je. Dia 1,5 je. Dan balance dia baru kena 3%. Sama, semua sama. Kalau gaji dia macam ni, dia kena kira yang atas ni dulu. Tolak siap-siap dulu untuk 600. Ni ke sini tolak siap-siap ini dulu. Balance dia baru kira yang ini. Peratusan ni untuk baki dia. Baki dia saja. Habis yang 15,000 tu tak apa itu. 15,000 berikutnya lah. Sebab dia kata gaji dia 20,000 sampai 35. Okay. Nampak? Maksudnya ni 20,000 pertama dah tolak. 15,000 berikutnya ni lah. Yang 14,000 ni. Maksudnya balance ni sebenarnya dalam lingkungan 15,000 je. Tak payah lebih. Okay. Okay, kalau lebih, kalau tiba-tiba kita kira lebih maksudnya dia tak duduk kawasan ni, dia kena masuk kawasan ni. Kita salah buat. Yang baki tu. Boleh? Okey. Tapi boleh. Kamu tengok jadual dia nanti, lagi tinggi pendapatan, lagi lain macam kira cukai dia kan. Jenuh sebab tu kamu tengok macam apa, kita punya selebriti yang dahsyat macam Datuk Siti apa semua, sekali pergi bayar cukai juta. Juta dia pergi bayar cukai. Kan? Okey. Tengok soalan nombor 3. Nombor 3. Maklumat dia kat sini. Pendapatan bercukai Encik Rahman adalah sebanyak. Ini maksudnya apa dia kata? Ini bukan pendapatan tahunan tau. Ini pendapatan bercukai. Dia dah kira siap. Encik Rahman sebanyak 75,311. Okey. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 300 untuk potongan cukai bulanan. Jadi bila dipotong 300, sebenarnya Encik Rahman dah bayar 300 darab 12. Dia potong terus. Okey. Jadi dia punya cukai dia dah bayar sebanyak sama dengan 3,600. Jadi kita kena kira cukup tak cukup cukai dia ni. Okey. Kemudian jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai Encik Rahman. Pelepasan cukai kan. Okey, ini adalah pendapatan bercukai. Kemudian pelepasan cukai Encik Rahman. Seterusnya Encik Rahman telah mendermakan sejumlah 1450 kepada badan kebajikan yang telah diluluskan dan membayar zakat sebanyak 500. Okey, dia ada derma 1,450, zakat sebanyak 500. Okey. Hitung jumlah pengecualian cukai dan jumlah pelepasan cukai Encik Rahman. Kan? Kemudian seterusnya hitung pendapatan bercukai Encik Rahman. Kejap saya tengok soalan ni kenapa pelik. Dia bagi kat atas pendapatan bercukai tu. Saya rasa mungkin ada silap kot kat atas ni. Okey, mungkin ada silap kot. Ini bukan pendapatan bercukai. Ini maksudnya yang bagi mungkin pendapatan tahunan. Takkan dia suruh tanya balik ni. Hitung pendapatan bercukai lah 2 kali. Baik ambil salin je nombor tu. Bukan ada salah kat sini Salah dia punya apa?
type salah typo. Okey. Jadi kita cari dulu lah ini, kalau kita anggap ni sebagai pendapatan tahunan dia, kita kena tolak lah. Tolak dengan apa? Individu. 9,000, 1,500. Dia kata apa soalan ni? Hitung pengecualian cukai. Pengecualian cukai, kita hitung dulu pengecualian cukai kan. Okey. Pengecualian cukai, apa beza pengecualian cukai dengan pelepasan? Tu bahaya tu. Jumlah pengecualian dan jumlah pelepasan. Ingat tadi. Apakah pengecualian cukai? Pengecualian cukai merujuk pada apa? Pembelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah derma. Itu adalah apa? Pengecualian. Pengecualian. Jadi pengecualian ni derma ni. Ni derma pengecualian. Okey. Kemudian sumbangan kepada kerajaan semua pun pengecualian cukai. Okey, kita tengok ada tak dia bagi. Ni pelepasan, ni semua pelepasan. Jadi pengecualian mana? Pengecualian yang ni. 1,450. Pengecualian cukai adalah sebanyak 1,450. Okey? Zakat bukan zakat lain cerita. Nanti dia tunjuk. Kemudian pelepasan cukai. Pelepasan cukai campur semua ni. Itu dia punya pelepasan cukai. Kita campur dia. Pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Okey. Campur semua tu 9,000. Campur dengan 1,500. Campur dengan 1,150. Sorry. Yang ni had dia 1,000 je. Tak ada dia tolak banyak-banyak. Campur dengan KWSP. Okey, semua. Insurans 3,000 saja boleh tolak. Persaraan swasta dan anuiti tertunda. Ini macam KWSP ni. Persaraan swasta anuiti tertunda ni 3,000. Kita tolak. Okey. Jadi semua adalah 23,750. Tambah semua je tu. Ya? Tambah semua. Tambah semua. Tapi kena ingat ni je. Gaya hidup je. Gaya hidup dia lebih had. Perubatan pun dah lebih had. Kan? Kalau dah lebih had, kita ambil had dia je. Baik. Okay. Dapat ni. Lepas tu, soalan dia tanya, hitung pendapatan bercukai. Baru betul pendapatan bercukai. Okay. Pendapatan bercukai maksudnya 75311 ni pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Baru betul pengiraan dia. Kita ambil 75311. Kemudian tolak dengan 1450. Tolak dengan 23,750. Yang tinggal apa? 50,111. Okey. Boleh? Cikgu. Ya. Pengecualian, apa beza pengecualian cukai dengan pelepasan cukai? Pelepasan ni yang macam ni pelepasan. Dia bagi tahu pelepasan. Pengecualian ni biasanya dia melibatkan apa yang kita derma dekat kerajaan. Kebanyakannya yang kita dermakan lah. Zakat tu kategori apa cikgu? Okey? Zakat tu kategori apa? Zakat. Zakat ni rebate. Nanti kejap lagi kita cerita pasal rebate. Rebate lain. Zakat tu rebate cukai. Nanti kita tengok. Jangan campur. Zakat dia tak termasuk dengan derma. Zakat bukan derma. Zakat wajib bayar. Dia lain. Okey. Yang kita panggil pengecualian cukai ni adalah apa yang kita dermakan saja. Kan? Jadi biasanya itulah kalau kamu tengok maksud apa pengecualian cukai itu sendiri adalah apa? Kepada semua pembelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan. Okey. Itu yang kita panggil dia pengecualian. Biasanya dia akan bagi tahu benda tu. Cuma dia tak bagi tahu secara jelas. Contoh macam ni, dia tak bagi tahu kata yang ni pengecualian, kamu kena faham sendiri.
Derma adalah pengecualian, manakala zakat adalah rebate. Rebate lain. Okey? Rebate maksudnya apa? Zakat. Zakat adalah kita panggil dia rebate. Rebate maksudnya kita dah kira semua baru tolak. Dah kira semua sekali baru tolak. Dia last sekali tolak. Hitung dengan menggunakan keratan jadual cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020 di bawah, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rahman. Jadi Encik Rahman dia duduk area mana sekarang ni? 50-111. 50-111 maksudnya Encik Rahman duduk dekat nombor 3 ni. Yang bawah ni. Nampak? Okey? Dia 50-111. Maksudnya apa macam mana nak buat? 50,000 pertama kita tolak siap. Kan? Jadi kita tengok cara kira dia kat bawah. Okey, 50,000 pertama, 50-111 tolak dengan 50,000. Balance ni tinggal 111. Yang ini dia dah kenakan cukai sebanyak berapa? 1,800. Cukai dia adalah 1,800. Okey. Kemudian yang balance ni 111 ni apa dia kena buat? Dia kena darab dengan 14%. Balance tu sikit je. Tak banyak mana pun dia. Darab dengan 14%. Jadi tambah sikit lagi iaitu 14% sama dengan RM15.54. Jadi jumlah semua cukai dia kena bayar adalah RM1,815.54. Tu jumlah cukai dia semua. Boleh faham tak ni? Okey. Lepas tu bila kita dah kira semua ni baru kita tolak rebate. Yang ni kita tolak rebate. Dah kira ni tolak rebate. Berapa rebate? Rebate dia pasal apa? Zakat. Rebate. Kita tolak lagi rebate. Rebate dia 500. Tolak 500. 500 last sekali. Dah kira semua berapa kena bayar baru tolak. Itu maksud rebate. Kan? Cuma biasanya rebate ni kita sebenarnya dalam cukai kita sebenarnya bukan tolak terus. Rebate tu dia akan bagi balik. Kita dah bayar macam ni, nanti dia akan bagi balik 500. Nanti dalam akaun kita dia akan kreditkan balik. Jumlah semua adalah 131554. Ini adalah cukai yang patut dibayar oleh Encik Rahman dalam setahun. Boleh Faham Okey. Faham. Okey, kejap Lepas tu, apa soalan dia seterusnya? Dia tanya. Kejap saya nak cek zakat ni dia ada syarat tak? Tak ada syarat. Maksudnya zakat ni tak ada syarat lah. Bayar berapa kita bayar, kita tolak. Okey. Soalan bawah ni, adakah Encik Rahman punya lebihan potongan? Yes, dia ada lebihan. Kenapa? Dia dah bayar setahun 300 bulan, dia dah bayar sebanyak 3,600. Cukai dia sebenarnya hanyalah sebanyak RM1,315.54. Jadi dia dah bayar terlebih. Dia bayar terlebih. LHDN kena bagi balik duit lebihan tu kat dia. Jadi kena kira lah. Dia ada berapa lebih? 3,600. 3,600 tolak dengan 1,315.54. Jadi 2,284.46. Kan? Sebab tu benda ni kadang-kadang ada orang dia tolak bulan-bulan dia tak banyak lah. Contoh dalam 200, 1 lebih macam tu kan. Ataupun sikit lah tolak setiap bulan, kerajaan dah kira lebih kurang, anggaran dia tolak. Bila dia tolak, lepas tu 2-3 tahun dia tak pernah check pun. Dia tu tak apalah, dah tolak lah, dah bayar lah kan. Sekali dia pergi check, dia punya balance ni berlambak duit. Tidak dituntut. Kan? Lepas tu kamu kena check, sebab tu antara topik ni yang dia tambah dalam SPM ni untuk
pengetahuan macam inilah cerita dia. Jadi lepas ni kalau nak beli apa-apa, banyak yang akan simpan resit kan. Dalam gaya hidup ni sebenarnya. Gaya hidup ni antara 1000, dalam gaya hidup ni ada resit-resit macam-macam resit. Kena simpan. Dia bukan main tolak terus ni, kita kena bagi tahu dia. Yang 1100 maksudnya kita bawa resit semua, kita gunakan dalam setahun benda tu. Beli buku lah, apa benda apa semua dah. Kan? Ibu bapa ni 1,500 ni maksudnya kamu kena bagi duit kat mak ayah kamu nanti, lepas kamu kerja nanti, nak bagi duit kat mak ayah kamu, tolong transfer. Transfer. Kan? Transfer senang. Kamu transfer je, dia nampak. Ataupun kalau kamu keluarkan, withdraw duit ke apa, kamu kena tulis dekat pengeluaran tu, tulis tu, bawa resit dia. Jaga resit tu semua, simpan, ni duit untuk mak ayah. Ibu mana dapat 3,600 tu? 3,600 mana? Yang ni? Ni sebab dia kata setiap bulan gaji dia potong 300. Dia potong gaji dia sebanyak 300 sebulan. Semua cukai ni ketika setahun dah 12. Dah 12. Boleh kan? Ada yang minat nak kerja bahagian cukai ni. Oh, best ni kerja bahagian cukai ni, LHDN. Kan? Okey. Kita tengok soalan nombor 4 cerita dia. Soalan nombor 4. Salmi dan rakan-rakan telah makan di sebuah restoran terkemuka. Mereka telah makan 4 pinggan chicken chop. Ini cerita. Aduh. Kan? 2 pinggan beef stick, 1 set spaghetti, carbonara, 1 pizza dan 6 gelas air berlainan jenis. Restoran, restoran kan, mengenakan cas perkhidmatan sebanyak 6%. 6%. Ini kita panggil dia cukai perkhidmatan. Cukai barang dan perkhidmatan. Dulu dikenali sebagai GST. Sekarang dia dah tukar nama jadi SST. Kan? Cukai dia. Tapi benda tu tetap cukai. Antara cukai yang kerajaan kutip antara yang terbanyak lah. Itu kita panggil dia cukai perkhidmatan. Okey, kita tengok. Berikut ialah harga makanan dan minuman yang ditawarkan kepada pelanggan. Semua harga minuman adalah RM6.50 segelas. Ini senang ya cerita, campur je semua. Dia order apa? Chicken chop 4 pinggan. 26 kali 4. Kemudian beef stick 2 pinggan. 40 kali 2. Lepas tu spaghetti carbonara 1, RM18. Kedai mana dia pergi mahal ni. Kemudian pizza 1, RM35. 6 gelas air berlainan jenis. Semua harga minuman senang. RM6.50 segelas. Ambil kau. Kan? RM6.50 segelas. RM6.50 kali 6. Okey, berapa jumlah dia kita kira. Satu 104, 80, 18, 35, RM39. Campur. RM276. Ini dia report ni. Report LHDN. Okey. Kemudian berapa cukai dia? 6%. Cukai dia adalah 6%. Okey, kita terus sajalah. Ini mudah. Jadi cukai dia adalah 6%. Jadi kita kira 6% darab 276. Sama dengan RM16.56. Jadi jumlah yang dia perlu bayar, campur balik. Lepas tu keluar jumlah dia total sama dengan RM292.56. Ini mudah. So yang ni selalu kita hadapi. Kau pergi makan mana-mana restoran, KFC ke mana ke, order
pakai apa Food Panda pun ada cukai semua. Kan? Cuma kamu kena check. Kalau kamu kena 2 kali cukai, kamu kena komplain. Kan? Tak boleh 2 kali cukai ni, tak tahu. Ada lah kena 2 kali kan? Beli KFC, dekat KFC dah kena cukai, Food Panda charge lagi. Oi, check dah kena check. Okey. Untuk B kan? Boleh faham ni, simple lah, boleh faham kan? Boleh. Boleh. Haris singgah membeli sebungkus nasi lemak di warung hadapan rumahnya dengan harga RM5.50 untuk bekal sarapan pagi tanpa cukai perkhidmatan. Memang nasi lemak, bila pula nasi lemak kenakan cukai? Tak ada. Dia kemudian membeli secawan kopi dari kedai kopi yang bersebelahan pejabatnya dengan harga RM12.60 termasuk cukai perkhidmatan RM6. Jelaskan sebab cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Wah, ini saya kena cek ni. Macam mana nak cerita? Biasanya memang kita tak kena cukai pun. Gerai je pun. Saya tengok First time saya jumpa soalan ni, bagus ni. Kenapa dia tak kutip Wah, tak ada dalam buku teks pun, tak ada. Kejap Kamu rasa kenapa cukai dia? Kenapa dia tak kutip? Macam mana kita nak cerita? Jual nasi lemak tak kutip cukai. Sebab nasi lemak murah. Betul juga tapi macam mana nak jawab kan? Okey, kejap Kat warung tak ada gerai. Okey. Jelaskan sebab cukai jualan perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Apa jelaskan? Okey. Cek Okey, saya dapat. Memang tak ada pun. Okey. Ni dekat custom.gov.my kejap Custom. Dah lama ni.
Okey. Dia macam ni. Nak jawab cerita dia. Okey. Dia untuk nak cas cukai perkhidmatan 6% ni kan, syarikat yang syarikat yang memberikan perkhidmatan tersebut kan, syarikat yang memberikan perkhidmatan tersebut haruslah, ini dia kata, sekejap saya tengok jumlah jualan ke keuntungan haruslah mempunyai nilai ambang, dia panggil. Nilai ambang. Nilai ambang tu mungkin sale kot. Sale dia melebihi 1,500,000 setahun. Ni untuk penyediaan makanan dan minuman. Penyediaan makanan dan minuman. Kalau perkhidmatan 500,000 saja. Yang ni nilai ni untuk perkhidmatan apa? Makanan dan minuman. Dia panggil penyediaan makanan dan minuman. Maksudnya kedai tu dia kena ada sale. Sale dia mesti lebih pada 1,500,000 setahun. Baru dia boleh kenakan cukai perkhidmatan. Kalau di perkhidmatan saja, maksud dia ada bagi perkhidmatan dia kena nilai ambang dia mesti melebihi 500,000 setahun. Baru dia boleh kenakan cukai. Dia kenakan cukai. Bila dia kenakan cukai, dia charge lah kat kita. Macam tu. Bukan semua kena cukai. Jadi nasi lemak ni dia tak sampailah 1,000,000 setahun kan. Kalau sampai 1,000,000, tiba-tiba kau pergi nasi lemak, kau tengok dia cukai 6%. Sebenarnya makcik ni dahsyat berniaga ni. 1,000,000 lebih sale dia setahun. Ini sebab dia bagi jelaskan sebab cukai jualan perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Kalau kita nak jawab murah ke mungkin tak kena. Jadi kita dapat. Ni saya ambil pada buku teks. Buku teks muka surat berapa? Kamu boleh rujuk kejap. Buku teks. Saya tu masalah baca buku online ni. Tak nampak dia punya muka surat. Muka surat dia sebelum latihan 4 point. Mana dia? Muka surat 102. Kamu boleh rujuk buku teks. Buku teks muka surat 102. Itu. 102 ada cerita pasal benda ni. Okey, ni buku baru buku baru, buku latest sekali. Okey, dia kata kat situ ayat dia kata kat situ, saya baca ayat dia pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 500,000 setahun. Ini maksudnya untuk perkhidmatan Dan pembekal perkhidmatan menyediakan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai disediakan melebihi nilai ambang 1,500,000 setahun. Perlu didaftarkan di bawah akta cukai. Maksudnya bila dia daftar akta cukai, baru dia boleh kenakan cukai. Okey? Ini kedai kopi ni dahsyat ni. Kedai kopi ni dahsyat. Hitung harga asal secawan kopi tidak termasuk cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. Dia kata apa? Kedai kopi sebelahan ni RM RM12.60 termasuk cukai perkhidmatan. Termasuk cukai perkhidmatan. Maksudnya kat situ harga asal campur dengan
cukai sama dengan harga yang dikira tu. RM12.60. Sekarang cukai kita tahu. Cukai dia adalah 6%. 6%. Jadi harga asal ni, kita ambil harga asal dia adalah 100%. 100%. Cukai ni adalah 6%. 6%. Sekarang kita nak kira berapakah harga asal tersebut. Okey. Jadi kita hanya perlu kira harga asal ni tambah, kita kena pindahkan, letak sebagai X. Harga asal adalah X. Cukai adalah 6% daripada harga asal. Sama dengan 12.60. Okey. Jadi kat sini kita ambil 1 campur dengan 6%, 0.06 adalah 1.06. X sama dengan 12.60. X sama dengan 12.60 bahagi dengan 1.06. Nanti saya bagi kamu singkas dia. Ini cara pengiraan untuk mencari nilai asal dia. Cikgu, yang tu 6% X. 6% darab. Oh, Darab. darab X. Nanti saya bagi dia punya formula mudah sikit lah. Ambil Berapa dapat ni? RM12.60 bahagikan 1.06. Jadi harga dia lebih kurang RM11.89. Okey, tu dia letak harga dia RM12.60 tu termasuk cukai. Ini harga kopi sebenar dia. Okey. Dan biasanya kalau formula yang saya buat sendiri, saya buat macam ni cerita dia. Kita pergi dia nak cari harga asal. Kan? Harga asal. Asal sama dengan harga termasuk cukai. Harga termasuk cukai. Terus dia. Kita bahagi dengan ni nombor tetap. 1.06 ni tetap. Sebab cukai dia tetap 6%. Cukai dia tetap. Jadi kalau kita tengok harga dia tulis kedai tu, ini harga dah termasuk cukai. Kita boleh calculate. Berapa harga sebenar dia? Kita boleh kira. Bahagi je. Harga bahagi dengan dia punya 1.06. Okey, ini sebab 6%. Kalau 5%, 1.05. Macam tu. Tahu nanti tiba-tiba tukar. Kan? Okey. Tengok satu lagi Cepat ni satu lagi. Satu lagi. Saya yang tak selak ni. Rupanya. Okey. Nombor 5. Nombor 5. Tadi saya tak selak. Aduh, lupa. Selalu lupa. Kan? Sebab saya tahu kamu dah print semua, saya pun ni abaikan je. Okey, nombor 5, tengok nombor 5. Afwan tinggal di negeri Terengganu dan memiliki kereta Honda. Ini cukai kenderaan ni. Honda Civic 1.8 dengan saiz enjin 1799. Ini yang minggu lepas saya silap. Minggu lepas saya pergi kira, orang kira cukai, insurans, saya pergi kira cukai. Kan? Minggu ni betul. Berdasarkan maklumat diberi dalam darjah 1, hitung jumlah cukai jalan yang perlu dibayar oleh Afwan untuk keretanya. Kita tengok. Jadi kadar cukai jalan bagi kereta persendirian. Okey, kapasiti enjin dia mana? Dia duduk dekat ni Dia duduk dekat sini lagi. Sini belum, sini. Ini cukai dia. Sebab dia 1799, dia duduk kat sini. Kat situ maksudnya apa dia kata? Dia kata kadar asas 200. Kemudian kena tambah dengan 4% untuk setiap perbezaan sisi berbanding 1600. Apa maksud dia? Maksudnya untuk
asas dia kena dah 200. Kalau sisi dia lebih pada 1600 lebih kan, plus kan, maksudnya dia kena 200 lah. Lepas tu setiap satu dia kena darab dengan 40 sen. Maksudnya dia punya 1799 tolak dengan 1600. Maksudnya dia akan jadi apa? Tinggal 199 lebih dia. Yang lebih ni kamu kena darab dengan 40 sen. Macam tu. Balance dia. Okey? Ambil kalkulator, kira. RM79.60. Ini sama dengan RM79.60. Jadi jumlah semua total dia kena bayar sebanyak RM279.60. Ini dia punya cukai road tax, cukai jalan. Okey? Cuba kamu tengok tu harga macam mana cerita ni. Harga 3000 cc ke atas ni. Dia punya rate dia kau-kau situ. Kan? RM4.5 tu. Kan? Okey, cuba kita bayangkan dia beli kereta 5000 cc. 5000 cc ni. Macam kereta apa 5000 cc? Bugatti. Kereta Bugatti contoh. Contoh saya pun tak tahu apa cc asal. Kita check je berapa kena. Dia punya road tax dia. Berlebihi 3000 cc. Ini berlebihi 3000 cc kan. Asas dia je dia kena apa? Dia dah kena asas dia dah 2130 asas. Kan? Kemudian setiap perbezaan cc dia kena darab RM4.5. Maksudnya 5000 tolak 3000. Tinggal 2000. 2000 ni pula kena darab RM4.50. Yang ini saja dah kena sebanyak 9000. Banyak dia lagi. Sebab tu road tax dia akan jadi 11130. Dia punya road tax je, bukan insurans, tak campur insurans, road tax je. Pakai 5000 cc. Okey? Contoh, boleh faham kan? Boleh. Okay. Motor best. Percuma. RM2 je. RM2 tu kamu kena buat road tax motor yang RM2 tu sebab apa? Dia punya tu je. Kertas tu, bayar kertas. Harga kertas RM2. Nombor 6. Anggarkan nilai sewa bulanan bagi permis bangunan perniagaan Ismail ialah anggaran RM4,000 kan, sewa. Hitung cukai pintu bagi permis bangunannya jika kadar cukai pintu ditetapkan 4%. Ini senang ya. Betul kadar cukai pintu. Jadi kita kena kira dia. Ambil je 4%. Dan 4% daripada RM4,000 kan? RM4,000. Tapi ya kamu tengok. Okey? Ini senang je. Kita ambil dia jumlah cukai pintu. Cukai pintu sama dengan kadar cukai darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan. Okey. Di kat sini dia kata 4%. Sewa bulanan permis dia adalah RM4,000. Okey, jadi kita kena darablah 4,000 darab dengan 12. Dan kemudian darab dengan 4%. Saya cek betul tak? Betul. Okey. Dia kena kira setahun punya tau. Tak boleh bulan-bulan. Walaupun dia bagi bulan, kita kena kira setahun. Dia ambil kalkulator, kita kira je terus. Dapat jawapan kita 4,000 darab dengan 12 darab dengan 4%.
Dia kena bayar cukai pintu dia 1,920. Macam tu. Kan? Jadi sebenarnya setiap bangunan, setiap rumah kita sebenarnya, kita boleh anggarkan berapa kita nak sewa kat orang. Bukan kita suka hati, kita boleh pergi dekat istilahnya kita bagi ke alamat semua address, dia akan anggarkan. Jadi dia kata anggaran sewa permis tu bulanan adalah sebanyak 4,000. Maksud kita sewa kat orang, kita lebihkan sikit lah. Tapi yang sewa ni sebenarnya kita beli dekat kerajaan, walaupun kita beli, kan, dia anggap sebagai kita sewa dengan dia. Sebab semua harta dalam Malaysia ni sebenarnya adalah kerajaan punya. Kita adalah pemegang hak sementara je. Walaupun dia tulis grant sampai mati sekalipun, kan? Kalau kerajaan nak ambil balik, dia macam-macam dia boleh dapat, kan? Dia hak dia. Tertentu, kan? Okey. Nombor 7. Last sekali untuk hari ni, kan? Eli menetap di negeri A. Kadar cukai tanah di bandar ialah 0.035. Kejap jauh dah ni. Ni. Manakala cukai tanah di luar bandar ialah 0.015. Dan KPS tu apa? Kaki persegi. Kaki persegi, kan? Ali mempunyai sebuah rumah di bandar dengan keluasan tanahnya adalah 2,500 kaki persegi. Okey, jadi untuk bandar Ali kena 2,500 darab dengan 0.035 cukai dia. Bandar. Dan dia juga mempunyai sebuah rumah di luar bandar dengan keluasan tanah adalah 660 kaki persegi. 65. Luar bandar 665 kali dengan 0.015 sen saja. Tak sampai itu 15 sen. Tak sampai 15 sen ni. 15015 kan. Okey. Hitung jumlah cukai tanah yang mesti dibayar olehnya. Jadi kita boleh kira lah. 2500 darab dengan 0.035. Yang ini cukai dia adalah sebanyak RM87.50. Itu pula 665 darab dengan 0.015. RM9.975. Jumlah dia total RM97. Jumlah sama dengan RM97.425. Komplit sekarang dikira sampai perpuluhan yang ketiga. Okey. Ini lebih kurang lah cerita pasal cukai. Dia ada satu lagi, saya tertinggal. Ada. Ada satu page lagi, kan. Okay, sempat. Nombor 7, nombor 8. Satu lagi, kita buat. Okay, kita tengok. Nombor 8. Zaini memiliki 2 buah kereta iaitu Honda Accord kompetisi enjin 2356 dan Proton Inspira 1.8 1798. Berdasarkan kadar rujukan, hitung jumlah cukai jalan bagi kedua-dua kenderaan. Jom kita cek. Mula-mula Honda Accord. Honda Accord CC dia 2356. Ni tadi kita dapat lebih kurang. Kan? Jadi kita cek kenderaan persendirian 2356 duduk kat bawah ni. Okey. Kadar asas 380. Campur dengan balance dia apa? Melebihi 2000. Maksudnya apa? 356. Baki dia 356 darab dengan apa? RM1. Senang kira lah. Campur dengan 356. Jadi berapa dia kena, jumlah dia kena bayar adalah RM6,736 Honda Accord. Okey. Proton Inspira. CC dia 1798. CC dia 1798. Jadi dia duduk kat mana? 798 kat atas ni. Ini sama macam tadi. Honda City. Okey. Jadi dia kena bayar asal dia 200. Kena bayar, kan. Kemudian balance dia
tolak 1,600. 1,600. Jadi yang tinggal bila kita tolak dapat apa? 198. 198 ni kena darab dengan 40 sen. Okey? Lebih kurang macam tadi je. RM79.20. RM79.20. Jadi jumlah dia adalah RM279.20. Itulah jumlah cukai jalan bagi kedua-dua kenderaan. Dua-dua dia kena bayar. Lepas tu kalau kamu ada banyak kereta, kamu kena bayar insurans lagi, kena bayar cukai lagi. Kalau tak gerak, rugi kan? Okey. Hazim mempunyai sebuah kereta dan sebuah motosikal dengan kapasiti enjin sebagaimana tunjukkan darjah 2. Berdasarkan jadual kadar cukai jalan di bawah. Okey. Hitung jumlah cukai jalan bagi kedua-dua kenderaannya. Toyota Camry 2487. Kat sebelah. Saya rasa sama je ni. Toyota Camry 2487. Okay, kemudian motor. 220cc je. Okay. 220cc je motor ni. Motor bajak ni. Tu India. Okay, jadi kat sini 2487 yang bawah ni macam tadi. Jadi dia kena bayar 380 campur dengan sama kan? 2000 tolak dengan ni tinggal 487. Kita kira. Jadi dia kena bayar sebanyak apa? 867 ringgit. Okey. Motor pula 220. 220 maksudnya ni bawah sekali. Kan 201 sampai ke 250 dia akan bayar sebanyak apa? RM50. Motor ni RM50 sahaja dia punya cukai jalan. Motor 200 dia 20cc. Okey. Sebab tu kamu tengok motor sekarang ni semua apa kena bayar cukai dah. Kebanyakannya. Sebab tu kamu tengok dia buat kebanyakannya 150cc. 1.5 kan. Okey, Y-Suku tak kena lagi, free lagi. 150 ke bawah percuma. Masih lagi percuma. Okey, itu lebih kuranglah topik cukai kita hari ni. Okey, kamu kena tengok soalan banyak yang bagus-bagus, soalan kebanyakannya bagus dalam kutek. Kutek bagus. Kamu try tengok. Okey, cuba rujuk. Boleh? Boleh. Okey. InsyaAllah. Bolehlah, insya-Allah pelana tengok exam macam ni. Sebab soalan cukai ni markah dia tinggi. Dia boleh jadi satu set tu sampai 7-8 markah. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat. Betul ke? Ya, betul. Jumaat. Betul. Jumaat kita yang saya bagi tadi lah. Yang saya Baik. bagi tadi untuk kita bincangkan. Okey. Assalamualaikum Cukai warahmatullahi ke yang sukatan segerakan cikgu? sukatan serakan. Cukai tu boleh kamu tengok tu buat latihan. Kalau kamu tak faham kamu tanya saya. Baik. Okey? Tu Baik, extra cikgu. lah, tak apa. Okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Baik.